Dekat sekolah dia ni ada satu makmal tu yang tak pernah dibuka untuk student tau. Sebab dulu ada tuition malam tau. Ada student ni pernah nampak seorang perempuan rambut tocang tau, tengah cuci something dalam sinki kan. Kalau kat mamal tu kan semua meja ada sinki kat tengah tu kan. So student tu dia perhatikan je perempuan tu cuci apa lah agaknya perempuan tu kan, daripada tingkap yang terbuka tu lah. Dan sekali perempuan tu toleh sambil angkat benda daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Okey, diharapkan anda semua sihat-sihat belaka lah hendaknya pada hari ini, insya-Allah. Okeylah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak menyampaikan kepada anda ada bermacam-macam jenis cerita. Sampai KSM tak tahu nak letak tajuk apa kali ini. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, baiklah, macam KSM kata tadi, sebab banyak kisahnya kan. Okey, kita terus dengan kisah yang pertama. Tajuk dia kakak buat apa kat atas tu, kata dia. Baiklah, kita teruskan. Kisah dia macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kisah yang saya nak ceritakan ni berlaku masa saya sekolah rendah dulu tau. Waktu tu umur dalam 12 tahun lah macam tu. Sebelum arwah mak saya ni meninggal kerana disantau. Al-Fatihah lah untuk arwah mak dia. Okey, 3 kali tau yang mak saya ni terkena santau. Tapi kali ketiga ni adalah yang paling teruk sekali sehingga meragut nyawa mak saya lah. Jadi saya ceritakanlah sikit-sikit yang mana saya ingat. Okey, masa tu kami ni 4 adik-beradik lah. 4 beradik ni, jadi saya ni yang paling sulung sekali dan perempuan lah dan yang lain ni adik-adik saya ni semua lelaki. Semenjak arwah mak saya ni sakit sampai tinggal tulang je, kami selalu dikacau lah. Especially adik saya yang kedua ni umur 9 tahun tau waktu tu. Pernah lah satu hari tu kita orang ni tidurlah beramai-ramai dekat ruang tamu. Waktu tengah-tengah malam macam tu, tiba-tiba adik saya yang E ni terbangun tau. Saya tanya, E kan nak pergi mana ni? Dia pun tunjuk pintu depan tau. Dan dia terus menuju ke pintu depan waktu tu. Waktu tu saya cubalah halang juga kan. Dia macam tak kasih dia sebab tengah malam waktu tu. Takkanlah saya nak biarkan dia pergi keluar waktu tu kan, tengah malam. Jadi dia kata kat saya, kawan dia ada kat luar. Dia macam mimpi, macam mama-mama gitu. Dia kata kawan dia ada tunggu dia kat luar. Kawan dia ada tunggu dia kat luar, kata dia macam tu. Jadi bila saya jenguk kat luar tu, tak ada sesiapa pun kat luar tu. Jadinya bila saya macam tu, saya pun dah rasa macam takut juga. Saya pun berlari lah, pergi kejutkan ayah. Dan waktu tu ayah saya pun cepat-cepatlah pergi halang adik saya ini kan. Waktu tu si ini dah nak ke pagar tau. Waktu tu bila saya nengok ni, pintu pagar tu pun dah terbuka dah. Dan ayah saya waktu tu apa lagi, tarik rentap je si ini, tarik dia masuk dalam rumah semula tau. Dan waktu dah masuk dalam rumah semula, ni dah start tau, mula macam kacau, dah cakap yang muka-muka lah apa benda lah kan. Waktu tu saya dah tak ingat lah apa yang dia cakap, tapi saya tahu yang dia marahkan ayah saya tau, sebab tak bagi dia keluar untuk jumpa kawan dia tu. Sampailah ayah saya waktu tu dah hilang sabar agaknya. Bukan hilang sabar lah, mungkin macam dah tak tahu nak buat apa. Ayah saya tampar muka ni dan bacakan ayat-ayat suci lah. Dan barulah si dia sedar dan menangis. Itu adalah salah satu lah, orang kata gangguan kecil je sebenarnya. Banyak lagi gangguan-gangguan lain. Antara yang lain yang kena ganggu sewaktu mak saya ni kena santau tu ada sekali tu lah,
bila kita orang ni balik kampung kita orang ni dekat Kuala Kangsar Perak tau. Kuala Kangsar kat Perak ke? Nanti salah lagi kan, tu hari dah salah dah kan, untuk berubat. So masa tu saya ikut lah dan yang ikut waktu tu saya, arwah mak saya waktu tu, ayah, Pak Long dengan atuk lah. Atuk saya ni tok perempuan saya lah Jadi saya memang dah biasa dah ikut arwah mak saya ni pergi berubat lah. Jadi dalam kereta tu tiba-tiba mak saya waktu tu dia pandang saya tau. Saya tahu mesti ada sesuatu tau kalau mak ni pandang saya waktu tu. Saya pegang atuk saya sebab saya dah takut tau. Lepas tu mak cakap, "Jangan kacau anak aku." Dengan suara yang macam tu tau. Mak pandang je saya dan kata kat saya tau, "Jangan takut, kakak kan kuat. Dia tak boleh kacau." Kalau awak dengar macam tu, kalau anda yang dengar macam tu, macam mana? Meremang tak? Sebab kita tahu mak kita ni memang kena santau kan. Dia selalu macam kacau cakap macam tu kan. Saya yang baca ni pun meremang tau. Lagilah saya waktu tu bila dengar macam tu, saya lagi takut tau. Yelah, bila lepas je mak cakap macam tu, Pak Long kat depan ni dengar je kan. Pak Long suruh lah mak ni bawa mengucap lah. Mak saya ni bawa mengucap istighfar. Yelah, mungkin waktu tu lah Pak Long ni ingatkan mak tu mengacau. Tapi saya tahu yang mak waktu tu bukan mengacau tau. Lepas tu mak cakap lagi, ada toyol dalam kereta, tengah selot dekat poket Pak Long tu nak ambil duit. Pak Long tak percaya waktu tu tau. Dan mak suruh Pak Long tengok beg duit dia nanti, ada tak hilang duit, kata mak macam tu lah. Dan mak pandang je ke arah Pak Long waktu tu, tak berkelip tau biji mata dia. Dan atuk memang waktu tu dah peluk saya dah kan, dan baca doa sepanjang perjalanan. Jadi bila dah sampai dekat rumah untuk nak berubatkan mama saya ni, Pak Long check lah beg duit dia tu, memang ada duit yang hilang tau. Waktu tu mak sengih je. Sengih dia pun dah lain macam lah kan. Mak sengih je lah. Mak kata, "Itulah tak percaya kan." Jadinya kisah mak saya ni waktu tu, Allah tu dah buka hijab dia lah. Nampak semua jenis makhluk Allah. Akhirnya kami sampai rumah berubat tu, muka mak waktu tu serius tau. Saya tahulah sebenarnya mak ni waktu tu dah nampak sesuatu tau. Mak kata kat ayah, mak tak nak teruskan, tak nak berubat kat situ. Tapi ayah ni pujuk mak kan, kata pergilah berubat kan, kita nak usaha ni kan untuk biar awak sihat, kata ayah saya lah. Dan saya tu bila sampai kat situ pun serius, saya sendiri pun saya rasa tak suka tau kat tempat tu. Sebab saya rasa mak saya ni tengah takut tak kat situ. Dan yang pasti saya lebih takut. Okey, ini adalah kisah yang pertama. Macam mana anda rasa? Okey tak? Ini kisah yang pendek-pendek lah, tapi ada banyak kisah hari ini. Harap anda terhibur. Okey, kita terus dengan kisah yang kedua. Okey guys, untuk kisah yang kedua ni, tajuk dia Bukit Beruntung. Okey, kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KSM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ramai orang bercerita pasal pengalaman masing-masing. Terdetik pula dalam hati ni nak kongsikan pengalaman saya yang seram. Tak tahulah pada korang seram ke tak seram kan. Okey, yang pertama ni kata dia, masa ni umur saya ni waktu tu dalam umur 15 tahun lah macam tu kan. Masa tu saya ni tinggal lah berdua dengan adik saya. Adik saya waktu tu baru darjah 4 ke darjah 3 macam tu lah. Jadi dia tak berapa ingat lah Jadi nak dijadikan cerita, mak dengan ayah saya, ayah tiri saya ni waktu tu belum balik kerja lagi. Dalam pukul 11 lebih lah waktu tu. Macam tu kan. So saya dengan adik saya waktu tu tengah syok tengok TV. Tengah syok tengok TV tu kan, tiba-tiba kedebang, bunyi satu dentuman yang kuat tau. Dan saya waktu tu pandang adik saya pun pandang saya kan, macam-macam terkejut lah kan. So saya beranikanlah diri saya ni untuk pergi tengok, sebab saya sebagai seorang kakak lah, kenalah berani kan jaga rumah kan. Jadi saya pun pergilah tengok kat belakang rumah waktu tu. Jadi dekat belakang rumah saya ni, saya tengok dalam bilik air tu, air macam naik tau, macam naik dan macam yelah, macam ada pipe ataupun apa bawah tu macam tersumbat lah macam tu kan. Jadi air tu menakung macam tu. Saya pelik lah time tu kan. Saya tak fikir apa-apa lagi waktu tu. Tak adalah orang kata fikir negatif ke apa benda kan. Jadinya saya pun ambil penyeduk sampah tu, sauk lah air tu dan buang ke dalam lubang jamban tu. Cedok. Tapi paras air tu tetap sama tau. Dan time tu jadi lagi rasa pelik lah. Dan kepala saya ni
tiba-tiba kan macam dipusingkan tau, macam tu, macam dipusingkan oleh seseorang. Dan saya terpandang waktu tu, betul-betul terpandang dekat atas dinding dalam bilik air tu. Masya Allah, saya ni nampak jelas tau muka dia, dengan baju koyak rabak, dengan rambut panjang tengah bertenggek dekat atas tu. Apa lagi, saya waktu tu campak penyodok tu, pergi ke depan peluk adik saya, menggigil-gigil saya ni sambil menangis ketakutan lah. Saya pun call mak saya waktu tu, suruh cepat-cepat balik. Dan selang beberapa minit lepas tu, mak dengan ayah tiri saya pun balik. Dan air yang bertakung tadi, peliknya surut, tak ada pun bertakung. Lagilah saya rasa macam nak pingsan. Jadi saya ceritalah apa yang jadi. Bila ditanyakan pada jiran lah, rupa-rupanya ada kes yang baru terjadi tau, dekat kawasan rumah kita orang waktu tu. Anak beranak ni mati bunuh diri dekat-dekat area rumah saya lah. Tak tahulah sama ada kena-mengena ke tak ada kena-mengena ke, tapi rezeki saya lah nampak benda tu pada malam tu. Okey, ini adalah kisah yang kedua. Macam mana anda rasa? Okey tak kisah dia? Kita terus dengan kisah yang ketiga. Okeylah, baik. Untuk kisah yang ketiga ni, macam saya kata tadi, okey, kisah yang ketiga ni tajuk dia waktu ni terjadi sewaktu dia duduk dekat asrama. Okey, saya terus dengan cerita dia. Saya nak ceritakan pengalaman saya ketika ke asrama dulu. Dan kisah ni berlaku waktu saya belajar di tingkatan 1. And time saya duduk dekat asrama ni di sebuah sekolah agama dekat Sarawak. Oh, kat Sarawak jauh ni. Okey, dipendekkan ceritalah. Waktu tu ada seorang kakak sini ni dikatakan berhantu, ataupun kakak ni nampak lain macam tu, macam creepy je kan. Kalau korang tengok cerita Wednesday tu, mungkinlah kakak ni diibaratkan macam jenis macam Wednesday tu. Dia masuk satu sekolah, orang lain semua tengok dia macam pelik je kan, dengan muka pucat dia. Macam tu lah lebih kurang. Okey, yang dikatakan seorang kakak sini ni yang dikatakan berhantu lah. Dan kakak ni sebenarnya lah, kalau ikut nak dikatakan cantik ke macam mana kategori dia tu, bolehlah dikategorikan sebagai cantik, putih mulus, tapi kulit dia ni putih dia putih pucat tau, memang nampak macam birat macam tu lah. Dengar cerita lah, dulu dia ni time tingkatan 3 lah kalau tak silap, pernah main spirit of the coin, gunakan darah head. Korang jangan buat disclaimer awal-awal, benda ni syirik tau. Korang janganlah sibuk sangat nak main benda-benda macam ni kan. Jangan. Okey, kita teruskan cerita dia. Start tu lah yang dia ni ataupun kakak ni kena gangguan. Jadi nak jadikan cerita, satu petang tu, lepas habis mandi dan mencuci kain baju, waktu tu saya nak ke bilik lah kan, saya boleh terserempak lah dengan kakak tu pula. Yang kakak ni pula tengah berdiri tau, tegak je menghadap dataran tengah asrama waktu tu. Jadi saya pun hairan lah juga, tapi tak adalah nak fikir bukan, tak adalah nak fikir yang negatif kan. Dan waktu tu saya lintas tau dekat hadapan dia lah, terpaksa lintas depan tau, sebab kat belakang dia tak ada ruang dia sempit lah. Jadi saya terpaksa lalu depan dia betul-betul. Entah macam mana lah, bila saya tengok mata dia waktu tu, terpandang lah mata dia ni semua hitam tau, tapi macam shining macam kilat-kilat macam tu. Astaghfirullahalazim. Waktu tu saya terkejut, tapi buat tak tahu. Memang perasan, tapi saya macam takut kan kalau kita melatah dia terkam ni kita lagi masalah kan. Dan bila saya lalu depan dia kan, saya perasan lah yang kepala dia tu macam pusing je, mengikuri saya dan pergerakan saya lah. Waktu tu saya apa lagi dah lepas je dia, teruslah laju-laju masuk bilik. Dan kemuncak dia adalah one night tu, kakak senior tu tiba-tiba je mengamuk tau. Kita orang teruslah kena panggil pergi surau waktu tu. And before start lah, ustaz sempat orang kata berpesan lah, kata kita pada kita orang lah, ambil wuduk ikut tertib yang betul, ambil yang betul-betul biar lengkap semua, sempurna wuduk tu, dan ikut bacaan ayat Quran yang ustaz baca nanti dengan tajwid yang betul tau. Korang jangan buat main-main tau. So saya ni pula dengan 4 orang rakan saya waktu tu, yelah
budak tingkatan 1 kan, memanglah waktu tu masih lagi suka-suka bergembira kan. Jadinya saya dengan 4 orang kawan saya yang lain ni just iyalah tu kan, mengiyakan je lah apa yang ustaz tu cakap. Tapi still waktu tu kita orang ni masih terkekek-kekek lagi, orang kata gelak-gelak sambil bergurau-gurau. Jadi kita orang waktu tu tak ambil serius lah sebenarnya benda ni kan. Dan ustaz tu pun suruh senyap tau. Dan ustaz ni pun start lah berzikir. Tiba-tiba time ustaz ni tengah berzikir ni, tiba-tiba kita orang dengar tau bunyi anjing menyalak-nyalak yang kung macam tu kan. Saya dengar dengan kawan ni waktu tu relax je lah, sebab tak ingat apa-apa, waktu tu tak fikir apa-apa pun kan. Then dengarlah sayup-sayup tau. Abang senior dekat sebelah sana tu azan dekat asrama perempuan tau. Tiba-tiba start bunyi anjing tu makin banyak tau. And this time bunyi anjing tu tak menggonggong lagi tau. Dia bunyi dia macam sayu tau, macam anjing menangis macam tu tau. Korang pernah dengar tak bunyi dia macam mana? Try lah search dekat Google ke, search dekat YouTube ke, mesti boleh dengar bunyi anjing menangis macam tu. Sayu je tau bunyi tu. Dan time tu saya dengan kawan-kawan saya ni terus terdiam tau. Baca zikir pun waktu tu dalam hati je yang mampulah. Ustazah pun terus datang dekat kita orang waktu tu, sebab dia ustazah ni tengok kita orang waktu tu dah pucat semacam muka masing-masing kan. Ustazah tu suruh kita duduk dengan dia dan buat satu bulatan kecil lah, pegang tangan masing-masing dan zikir dan baca Yasin sama-sama. Lama jugalah nak tunggu semua ni settle kan. Dan esoknya dengarlah cerita ada seorang abang tu, dia tak boleh nak keluar azan, nak keluar suara dia time dia nak azankan dekat asrama perempuan tu. Dia azan dekat blok B, tempat bilik kakak senior tu. Terpaksa lah abang sini yang lain ni tolonglah ramai-ramai, tolong azankan, bantu abang yang tak boleh keluar suara ni. Dan sekian, inilah pengalaman yang saya alami. Maybe tak seram bagi korang, tapi bagi saya still saya ingat sampai sekarang. Macam mana anda rasa kisah dia? Okey tak? Okey, kita terus dengan kisah seterusnya. Okay guys, untuk kisah yang keempat ni, tajuk dia pula diganggu baju putih. Diganggu baju putih. Okey lah, kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum. Kisah ni terjadi pada bulan 4 tahun 2016. Saya ni seorang student IPTS dekat Shah Alam. Duduk pun hostel yang rumah dia, rumah kedai punya hostel lah. Dan berbalik pada cerita tadi lah, saya ni dah biasa orang kata balik lewat malam, disebabkan malam tu keluar dengan geng grup saya ni untuk buat assignment. Balik pun dalam pukul 3 pagi tau malam tu. Saya seorang je yang duduk kat hostel, dan geng-geng yang lain saya ni duduk kat luar. And masa tu tak adalah rasa apa-apa pun. Tapi bila nak naik tangga bilik tu, tiba-tiba tau nampak tin kosong, ting 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 macam tu lah, jatuh daripada tong sampah. Tapi tong sampah tu memang tong sampah yang bersih lah, sebab bibik hostel tu dah buang sampah tu pun dah kemas kat situ. Dan bila saya nak kutip tin tu masa tu pula nampak depan mata tau benda putih tu dengan rambut panjang dia menggerbang-gerbang kat depan saya waktu tu. Terus tak fikir panjang lah, terus lari naik ke bilik. Saya ni pula jenis yang penakut sebenarnya. Masa tu tidur pun tak lena, memang tak boleh nak lelapkan mata. Benda tu boleh main tarik-tarik selimut pula. Tak tahulah macam mana dah. Hari tu saya boleh terlelap sangat-sangat. Sampai bangun pagi-pagi ni tengok roommate saya ni semua dah tak ada dah. Masing-masing dah pergi ke kelas dah masing-masing. So ingatkan lepas tu dah tak ada benda lah, kena kacau lagi kan. Dah settle agaknya sebab dah siang kan. So saya pun beranikanlah diri je lah untuk duduk seorang-seorang dalam bilik kan. Tapi sebenarnya benda tu tak settle lagi kena lagi ganggu saya. Tapi benda tu pula boleh main pulas-pulas tombol pintu kan. Jadi sampailah satu tahap ni, saya call family saya dekat KL ni, minta jemput saya untuk balik, ambil saya ni untuk balik ke KL. Sebab tu saya rasa memang dah tak kuat sangat tau. Terlalu orang kata memang takut sangat lah. Dan petang tu family saya terpaksa lah datang untuk nak tengokkan keadaan saya macam mana waktu tu kan. Bila family saya datang ni, saya nak pergi jumpa dia orang ni, tiba-tiba kaki saya ni rasa macam berat benar tau, tak angkat. Nak tinggalkan bilik, saya nak keluar daripada bilik tu macam tak boleh. Kaki tu macam berat sangat, sebab benda tu dah hampir-hampir
nak masuk dalam badan saya lah waktu tu. Tapi alhamdulillah lah, sekarang sihat, tapi dah tak berani dah nak keluar malam ataupun balik lewat malam lagi. Okey, macam mana anda rasa kisah yang ini? Okey tak kisah dia? Kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okay guys, untuk kisah yang kelima ni, kisah yang kelima ni tajuk dia rasuk untuk kisah yang rasuk ni kita terus ke cerita dia lah. First pengalaman saya ni waktu ni saya sekolah menengah lah ada satu makmal dekat sekolah ni yang tak pernah dibuka untuk student. Korang ingat lagi tak zaman-zaman sekolah dulu? Kan ada satu bangunan tu penuh, sekeliling penuh semuanya, dia tak ada kelas kat situ, dia cuma makmal je kan. So dia kata dekat sekolah dia ni ada satu makmal tu yang tak pernah dibuka untuk student tau. Sebab dulu ada tuition malam tau. Ada student ni pernah nampak seorang perempuan rambut tocang tau, tengah cuci something dalam sinki kan. Kalau kat mamal tu kan semua meja ada sinki kat tengah tu kan. So student tu dia perhatikan je perempuan tu cuci apa lah agaknya perempuan tu kan, daripada tingkap yang terbuka tu lah. Dan sekali perempuan tu toleh sambil angkat benda daripada dalam sinki yang dia tengah cuci tu, rupa-rupanya dia tengah cuci baby dalam tangki tu. Muka perempuan tu putih melepak, tapi kosong tau. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, semua tak ada lah, kosong macam tu je. Bila macam tu, student tu berlari lah dia kan, ketakutan. Dan start tu banyaklah kejadian-kejadian yang menakutkan berlaku kat sekolah kita orang. Jadinya kita ada satu hari tu lah kelas saya ni kena pindah tau. Sebab student tengah SPM waktu tu guna kelas kita orang. Student-student yang SPM lah yang guna kelas kita orang. Kelas saya ni berpindah lah, betul-betul lah sebelah makmal yang haunted ni tadi. So makmal ni terletak paling hujung sekali tau, berhadapan dengan sebuah tangga tau. Masa tu kelas kita orang tak ada cikgu lah kan. So sebab tengah sibuk-sibuk dengan SPM ni kan, kelas kita orang tak ada cikgu. So saya dengan 3 orang sahabat karib saya ni lepak-lepak lah dekat tangga menghadap makmal tu. Tiba-tiba datanglah pula perangai syaitan ni, rajim kita orang kata dia. Kita orang pergi dekat tingkap makmal tu. Lepas tu carilah tingkap yang boleh buka daripada luar ni tau. Kita orang terjengah-jengah lah daripada tu, tengok apa yang ada kat dalam tu kan. Tiba-tiba kawan saya yang seorang ni boleh pula cakap kan, "Keluarlah, kita orang nak tengok kau ni, keluarlah." Dia konon-konon macam buat lawak macam tu lah, sambil gelak-gelak. Tapi tak adalah jadi apa-apa pun time tu kan. Jadi kita orang pun, bila kita orang teruslah masuk kelas lepas tu kan. Dan tibalah bunyi loceng rehat, menandakan rehat pun dah bermula. Jadi kita orang semua ni nak keluar lah, nak pergi ke kantin. Budak-budak kelas saya ni semualah ikut tangga depan tu, tangga depan makmal tu lah, sebab dekat sikit kata dia. Jadi saya pun ikut tangga belakang tau untuk ke kantin lah. Saya ikut tangga lain lah, tak ikut kawan-kawan saya ni. Dan kawan saya ni nama dia Ina tak, lagi 3 anak tangga nak sampai ke bawah ni, tiba-tiba dia boleh terjatuh pula atas kawan saya yang kat depan ni, yang ada dekat bawah tangga tau. Masa tu ketawa berdekah-dekah lah kita orang kan. Semua kat tangga tu memang berdekah habis lah kan. Tiba-tiba waktu tu semua senyap tau. Kenapa senyap? Sebab kawan saya yang Ina ni, yang jatuh tadi ni, dia punya jatuh tu terus tak bangun-bangun tau. Dan dia pengsan kat situ tau. Dan apa lagi, kita orang teruslah angkat dia ni, bawa masuk dalam makmal. Depan tangga tu je tempat yang dia jatuh kan. For your information blok yang saya cerita ni memang semua makmal kata dia, tak ada kelas pun kat situ. Jadi apa lagi, kita dah angkat kawan saya ni, kita orang baringkan si Ina ni atas meja tau. Dan sambil seorang student ni, kawan saya jugalah pergi panggil cikgu. Jadi saya pun dah konon-konon dah macam tu kan, saya pun biarkan je Ina kat situ. Saya pun teruslah keluar konon-kononnya nak pergi ke kantin kan. Sebab saya ingat benda tu macam tak serius lah waktu tu kan. Lapar memang saya lapar sangat kata dia waktu tu. Lagipun saya fikir tak ada apa-apa lah, setakat pengsan-pengsan biasa je kan.
Dan boleh pula tiba-tiba si Ina ni waktu tu bangun terus histeria tau, dan hilang terus bayangan kopok lekor cicah sambal kicap makcik kantin yang jual tu. Memang dah tak fikir dah, sebab dah member seorang ni dah histeria kan. Memanglah dah tak teringat pasal benda tu. Adiknya sampaikan kawan-kawan saya ni semua terpaksa pegang sebab dia menggonta-gonta kan. Jadi cikgu pun dah sampailah, dia suruh saya ni pergi ke kantin untuk panggil pakcik kantin. Pakcik kantin ni dia macam pandai mengumbat-ngumbat sikit lah untuk panggil pakcik kantin ni. Jadi saya pun berlarilah pergi ke kantin. Ni sampai je kat kantin sebab lapar perut tu agaknya lah. Bau kopok lekor, kata dia memang menggoda betul. Tapi saya terpaksa lah abaikan kan, sebab kawan saya tadi dah histeria kat belakang tu kan. So saya cari-cari pakcik kantin tu, dan cakap lah pakcik kantin tu kan, cakap, cik, cikgu panggil ni sebab ada student histeria, kata dia. Dan pakcik tu dengan relax kan, dia cakap okey, sambil dia relax meneguk kopi macam tu kan, macam tak ada apa-apa, kata dia kan. Waktu tu saya rasa macam nak irit je pakcik tu atas jalan tar tu biar cepat sikit sampai kan. Dan dipendekkan cerita lah, bila pakcik ni sampai dekat tempat Mak Mal tu, dia start lah baca-baca kan, baca terkemak-kemak kan. Lepas tu dia tanyalah dekat Ina ni, ataupun apa benda yang ada dalam badan Ina lah waktu tu kan. Dia tanya daripada mana, kata dia. Ina ni pandang atas sambil tunjuk tau. Dia tunjuk tingkat atas Mak Mal yang haunted tu lah. Jadi pakcik tu tanya, kenapa keluar kacauan anak aku, kata pakcik tu lah kan. Dan dia jawab, dah diorang panggil aku, kata dia macam tu. Aku nak pergi kat diorang ni, tapi tak boleh, kata dia. Waktu tu telan air liur saya dengan kawan-kawan saya tadi tau. Yelah, sebab apa? Kita orang lah yang panggil dia tadi tu kan. Waktu tu kita orang diam je tau, buat muka paling suci sekali, ibarat macam tak ada dosa langsung. Tapi yelah, sebenarnya rasa bersalah sangat lah sebab kawan kita orang yang kena rasut tu kan. Lepas pakcik kantin ni berjaya ubatkan si Ina ni, dia terus balik bilik dia tau, kat asrama tu lah. Pakcik tu sempat cakap kat kita orang tau, benda ni nak pergi kat korang sebenarnya, ataupun orang yang seru dia tu, tapi orang tu kuat semangat, jadi dia tak dapat nak kacau orang tu. Dia terpaksa lah kacau mana yang paling lemah semangat. Jadi habislah waktu sekolah, saya pun baliklah rumah sebab saya ni tak duduk kat asrama kan. Jadinya esok pagi pergi ke sekolah, kecoh kat sekolah. Satu sekolah ni kecoh sangat dengan cerita asrama kita orang ni diserang histeria. Dan start daripada itulah, selama berbulan-bulan jugalah sekolah kita orang ni tak aman tau. Ada yang tiba-tiba bangun terjerit-jerit masa perhimpunan, cakap kat sebelah cikgu ni ada hantu badan separuh je duduk kat sebelah cikgu tu. Yang dimasukkan separuh ni, maksudnya kepala ni terbelah dua sampai ke kaki macam tu tau. Bersahut-sahut lagi pula. Ada pula yang lain ni, seorang ni dia menjerit pula dekat tengah-tengah padang tu. Mak kata dia macam ada benda berlari lagi ke arah dia tau. Dan macam orang aksiden, muka hancur habis, berlari-lari pergi dekat dia ni. Huru-hara jugalah sekolah saya masa tu kan. Dengan asrama lagi gangguannya non-stop. Macam-macam lah gangguan yang diorang ni kena. Ramailah. Jadi bila dah macam ni ramailah pelajar-pelajar asrama kita orang ni balik kampung lah. Inisiatif mak ayah sendiri, orang sendiri ambil anak-anak ni untuk berubat dengan cara sendirilah kan. Berubat sendirilah. Takkanlah selama-lamanya nak duduk kat surau asrama kan. Yelah, pantang tak duduk surau je, startlah benda tu datang. Jadi kawan saya yang panggil benda lah tu, awal-awal lagi dah kena panggil dengan cikgu disiplin tau. Kau punya kena tiap dengan cikgu tau. Cikgu tu bagi dua pilihan pada dia. Pilihan dia pertama, sama ada kamu pindah sekolah ataupun kami pihak sekolah akan buang kamu. Jadi kawan saya ni dia pilih lah. Memanglah terpaksa nak pilih, takkan nak pilih kena buang kan. Dia pilih lah kena pindah sekolah. Dan masa tu kita orang form 3 lah. Saya pun habis form 3 terus lah pindah masuk sekolah teknik. Now okey dah sekolah tu dah tak ada apa-apa lah. Ina tu pun dah pindah sekolah lepas tu. Ada lagi seorang kawan saya ni, nama dia Lily tau. Teruk dia kena dari start kejadian ni dia kena rasuk sampailah mak ayah dia ni bawa dia balik dan keluarkan dia daripada asrama. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada kali ini. Harap anda terhibur lah. Ceritanya pendek-pendek tapi ada banyak cerita lah kan. So sebarang komen, like dan share daripada anda semua amatlah dihargai. Terima kasih pada yang sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar
semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.